Saya jemput Tuan Tan Hong Pin Bakri. Terima kasih Datuk yang dibetul, dan terima kasih juga Hulangat bagi laluan tadi. Takut nanti setengah jam dia tak habis. Baca terus. Bakri minta Perdana Menteri menyatakan adakah kerajaan mempunyai rancangan untuk memanjangkan masa operasi Pusat Respons Scam Kebangsaan ataupun dengan izin National Scam Response Center NSRC kepada 24 jam bagi membantu dengan segera mereka yang telah menjadi mangsa penipuan untuk mendapatkan bantuan yang tepat dan segera dalam masa yang kritikal. Baik, terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Bakri. Masalah scam ini kian merebak ke seluruh dunia. Ada beberapa langkah kerjasama di antara negara-negara untuk mencari kaedah yang lebih berkesan, termasuk melalui Operasi Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC. Cadangan untuk menambah waktu operasi dipersetujui, tetapi saya ingin maklum bahawa bank negara telah pun memberi maklum kepada semua bank supaya operasi pemantauan ini 24 jam dan ada ke arah automation supaya pengadu boleh mengambil tindakan menghentikan pengeluaran dana dari bank secara merta. Ini perkembangan yang baru dilakukan oleh bank negara. Yang keduanya ialah tentang kertas siasatan tindakan diambil. Itu sudah 3,595 kes bagi kesalahan penipuan mengikut Seksyen 420 Kanun Seksaan, ya. Dan kerajaan telah dapat pulangan rampasan 34.8 juta. Isunya sekarang ialah bagaimana kita nak pulangkan. Jadi arahannya sekarang ialah beberapa pindaan termasuk kanun tata cara jenayah supaya dapat dipulangkan lebih awal kepada pengadu atau mangsa dan dikekalkan bond sebagai ganti sementara kes berjalan. Kalau tidak, dia terpaksa tunggu 2 tahun supaya dapat balik wang yang telah ditipu itu. Jadi peruntukan juga ditambah untuk tahun ini 10 juta ringgit bagi bajet 2023 kepada NSRC, selain daripada memperkemas seperti yang saya sebutkan tadi, kerjasama dan penambahan pegawai dan kerjasama dengan negara lain yang menghadapi masalah yang sama atau yang lebih serius. Terima kasih. Bakri. Terima kasih Datuk yang dibetul, dan terima kasih kepada Yang Amat Berubat. Datuk Tuan yang dibetul, bagi mangsa-mangsa kes-kes seperti ini, apa yang mereka fokuskan adalah bagaimana untuk mendapat balik wang yang telah hilang itu. Dan selalunya berlakunya delay ataupun penangguhan sebagaimana yang disebut oleh Yang Amat Berhormat tadi adalah berkenaan dengan proses penghakiman. Itu kita faham. Tapi ada juga berlaku disebabkan oleh kelambatan pembekuan aliran dana itu. Jadi, dan perkara ini selalu berlaku. Maka saya ingin bertanya kepada Yang Amat Berhormat, apakah punca ataupun faktor yang menyebabkan kelambatan ini, dan apakah langkah-langkah kerajaan untuk kita kata accelerate ataupun mempercepatkan proses ini supaya kita boleh memberikan bantuan atau membekukan aliran dana ini dengan seberapa segera yang boleh. Baik, terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Bakri. 2 tindakan. Pertama, oleh bank dibenarkan diminta operasi 24 jam, dan sebaik ada rayuan pengadu dihentikan pengeluaran. Yang kedua, yang telah dirampas sekarang ini mengambil masa. Saya setuju ramai yang merayu kerana kes mahkamah itu akan berlanjutan. Oleh demikian, yang diputuskan adalah untuk dipinda kanun tata cara jenayah supaya membolehkan pulangan itu segera dengan syarat bond disediakan sementara kes itu dijalankan. Terima kasih. Ada soalan? Baik. Datuk yang dipertua, soalan tambahan.
Ya, silakan. Kuantan. Sejauh mana kajian yang telah dijalankan oleh kerajaan untuk menambah baik peruntukan undang-undang sedia ada dalam menangani kes penipuan atas talian? Seterusnya, adakah kerajaan berhasrat mewajibkan pengaktifan pengesahan dua faktor di kalangan pengguna serta menyegerakan migrasi dari kata laluan sekali guna kepada mod pengesahan transaksi maya yang lebih kukuh dalam masa terdekat? Terima kasih. Terima kasih, Kuantan. Sila Perdana Menteri. Terima kasih Kuantan. Setakat ini memang belum ada cadangan khusus untuk pindaan kerana NSRC merasakan peruntukan itu mencukupi dan pegawai juga ditambah, pengawalan juga ditambah. Tetapi seperti mana yang disinggung oleh Yang Berhormat Kuantan, ia memerlukan suatu unit yang lebih dengan keupayaan yang lebih canggih untuk mengenal pasti masalah, walaupun tidak ada kaedah yang jelas seperti mana kita lihat laporan dari Kanada, Singapura dan UK yang masih menghadapi masalah yang sama, tetapi dalam kajian mereka itu akan ada keseragaman untuk dapat mengawal skam ini. Terima kasih. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan menteri pada hari ini.